Kurang 30 hari sebelum melangkah ke 2024, ramai menantikan kesan penghapusan perkelasan pendapatan yang bakal dilaksanakan secara berperingkat pada tahun hadapan seperti diumumkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli Jun lalu. That the categorization of T20, M40, B40 by now is meaningless because it's just a statistical splitting. Antara persoalan yang bermain di fikiran, apakah penghapusan perkelasan pendapatan isi rumah ini bakal memberi daya imbang kepada peningkatan kos isi rumah secara amnya? Mei lalu, kerajaan mengumumkan akan mula melaksanakan peralihan dasar sosioekonomi daripada pendekatan berasaskan pendapatan B40, M40 dan T20 kepada berasaskan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah bermula Januari 2024. Menurut pakar ekonomi Barjoya Badai, pengkelasan pendapatan diperlukan dan penting dalam menggubal sesuatu polisi. Jadi kita masih memerlukan pengkelasan ini. Cuma pengkelasan ini sebenarnya adalah sangat longgar. Jadi mana ini merupakan satu yang terlampau umum. Contohnya dalam M40 khususnya. M40 ni sebenarnya tidak jauh berbeza dengan B40 kerana di Malaysia ni kebanyakan kumpulan pekerja mendapat pendapatan yang hanya tinggi sedikit saja daripada tahap B40. Pakar ekonomi Madeline Burma pula berpendapat pada kebiasaannya pengkelasan pendapatan diukur menerusi jumlah pendapatan kasar kerana lebih mudah, tetapi terdapat kelompangan sekiranya individu tersebut bekerja dalam sektor tidak formal di mana pendapatannya boleh berubah-ubah. Sedangkan mereka yang kerja di sektor tidak formal atau kerja sektor swasta yang berniaga, dia boleh mengelak. Itu yang kadang-kadang pendapatan mereka sebenarnya, hasil mereka perolehi sebenarnya tinggi. Tapi mereka dikelaskan sebagai bawah daripada apa yang mereka. Jadi di situ timbulnya masalah di mana ramai yang mengatakan bahawa menggunakan pendapatan kasar ni sesuatu yang tidak wajar untuk menentukan pengkelasan B40, M40, T20. Sistem pangkalan data utama turut dibangunkan bagi memacu usaha ini. Matlamat utama adalah bagi membolehkan inisiatif agihan subsidi bersasar dan bantuan tunai kerajaan selepas ini dibuat dengan lebih teratur, teliti dan bersasar. And we want PADU to be operating on real-time basis for us to do this kan. And once we have that kan, sebenarnya how much kita nak bagi kepada siapa, itu sebenarnya bergantung kepada kemampuan kerajaan, how much we want to allocate, and that's going to happen next year. Tetapi benarkah sistem padu yang pelancarannya dijadualkan pada Januari 2024 sehingga Mac 2024 depan mampu untuk mengenal pasti ketirisannya wujud sekaligus menambah baik pelaksanaan sistem subsidi kepada golongan sasaran? Jadi sekarang ini memang kerajaan belum lagi menetapkan threshold dia lagi, masih lagi dalam proses padu data sebab benda ni penting dari segi penggunaan data, sebab benda ni can be subject to abuse. Ini yang kita takut yang kita kata error of omission di mana orang yang layak tidak menerima, yang tak layak menerima. Meskipun begitu, penghapusan subsidi pukal bukanlah satu langkah populis. Tetapi apa pula kata pakar? Cuma masalah dia sekarang, yang menerima subsidi itu ialah semua orang. Tak kira you orang asing ke, you orang tempatan, pertama. Kedua, lebih berat lagi ialah dia tidak mengira kelas pendapatan. So, siapa yang memerlukan dalam konteks ini? Ialah mereka yang berpendapatan rendah. Jadi seharusnya subsidi ini dapat dimanfaatkan oleh golongan berpendapatan rendah. Dan ini yang sangat penting sebabnya kalau mereka masih menggunakan data isi rumah, mereka akan terjerat balik dengan kaedah tadi. Jadi ini isu yang semakin kompleks, tapi kita akan cuba mengatasinya dengan mungkin apabila kita ada data mikro begitu,
kita boleh lanjutkan kajian untuk mana sebab kita beri peluang individu untuk menjawab soalan, untuk mengupdate. Jadi kita boleh dapat maklumat yang lebih mantap untuk melaksanakan subsidi ini. Namun persoalan pokoknya, adakah ketidaksamarataan dan jurang sosioekonomi mampu dirapatkan kembali dengan usaha oleh pihak kerajaan? Sekiranya ia berjaya, adakah Malaysia bakal mengulangi kegemilangan seterusnya meningkatkan pendapatan negara? Amira Ismail, Berita FMT.